90. Baik, seperti mana saya terangkan sebentar tadi, kita nak terus sahaja bersama dengan tetamu saya di studio bagi membincangkan mengenai wanita perkasa tunjang Malaysia Madani. Saya ucapkan selamat datang kepada Ika Helmi, seorang peragawati. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar, sihat hari ini? Alhamdulillah sihat. Sebelum kita nak bicara bagaimana sebenarnya untuk memperkasakan lagi wanita pada masa kini, mungkin sedikit latar belakang mengenai Ika. Okey, hai. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Saya Ika Helmi, saya berumur 24 tahun dan saya adalah daripada jurusan Diploma Sains Perubatan di Pustrawi International College of Medical Science, dan saya juga adalah Mrs. Continental Tourism International 2022 dan sebagai model freelance dan juga perunding hartanah. Okey, itu sedikit latar belakang mengenai Ika. Jadi berbalik kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu wanita perkasa tunjang Malaysia Madani. Bagi Ika sendiri, apa yang dimaksudkan dengan wanita perkasa itu? Okey, wanita perkasa ni ramai yang bermaksudkan adakah wanita perkasa ini adalah wanita yang bertubuh kuat ataupun berotot besar ataupun berbadan tinggi gagah. Jadi sebenarnya wanita perkasa ini adalah wanita yang mempunyai mental yang kuat, mempunyai jiwa yang besar, percaya dengan dirinya sendiri dan serta berani mengambil risiko. Jadi wanita perkasa ini dia menunjukkan kekuatan diri mereka, mempunyai semangat yang tinggi dan kegigihan yang luar biasa untuk menempuh segala masalah dan juga waktu-waktu yang sukar. Jadi wanita perkasa ini dia tidak meratapi nasibnya kerana mereka sudah bersiap sedia cara untuk menyelesaikan masalah ke setiap masalah untuk kerana mereka mempunyai prinsip hidup yang kuat untuk menerapkan segala rencana dalam hidup mereka. Macam tadi Ika menyatakan bahawa bagaimana sebenarnya wanita ini boleh menyelesaikan masalah. Sebab itulah smart skill dan juga sharp skill itu sangat diperlukan. Jadi bagi Ika sendiri, apa lagi di antara bidang kemahiran yang diperlukan oleh wanita untuk memperkasakan lagi? Okey, bagaimana cara untuk memperkasakan wanita adalah kita boleh bantu mereka daripada rumah ataupun ke sekolah dan juga komuniti. Kita boleh bantu mereka untuk mempelajari bagaimana untuk mempelajari kemahiran advokasi supaya mereka boleh menggunakan suara mereka dengan berkesan untuk hak mereka sendiri, dan juga membantu mereka bekerjasama dengan komuniti untuk memperbetulkan norma sosial yang menghalang wanita daripada potensi mereka sendiri, dan juga memperkasakan wanita melalui air, sanitasi, pemakanan dan juga kebersihan dan kesihatan, dan juga membantu mereka mencari mata pencarian dan juga melalui program pendidikan. Jadi ini boleh meningkatkan peluang dan keupayaan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Untuk memperkasakan wanita, ianya bukannya jatuh kepada bebanan kerajaan semata-mata, tapi juga komuniti dan khususnya wanita sendiri. Jadi bagaimana wanita sesama wanita boleh membantu dan juga membangkitkan lagi wanita yang lain? Kerana apa, kalau kita lihat pada masa kini, tidak ramai wanita yang menyokong dan juga membantu wanita yang lain, Kak. Ya, betul. Masih ramai lagi yang belum ada sifat humanity, masih sifat ihsan kepada wanita juga. Jadi pendapat saya adalah anda di luar sana juga boleh membantu di rumah, di tempat anda ataupun komuniti anda sendiri. Jadi saya boleh bagi contoh, anda boleh tuliskan nota terima kasih kepada guru anda ataupun bos perempuan anda betapa anda menghargai mereka. Dan juga kedua, jika ada di rumah ataupun office mate anda yang sedang bersalin ataupun selepas habis pantang, anda boleh sediakan kopi, membelikan hadiah untuk bagi sokongan untuk buat mereka kerana mereka baru menjadi seorang ibu. Dan juga mereka masih bergelut untuk mengimbangi semua keadaan. Dan juga beritahu kepada kakak, anak perempuan dan juga ibu sendiri, beritahu bahawa anda sangat menghargai mereka. Tadi ada Ika menyentuh mengenai ibu. Jadi bagaimana sebenarnya dilema wanita yang telah pun berumah tangga untuk mengimbangi dengan situasi kerjanya? Apa di antara sokongan yang diperlukan oleh wanita sebegini? Okey, sokongan yang diperlukan untuk wanita yang bekerja dan juga wanita menjadi seorang ibu, pada saya mereka kena membahagikan masa mereka. Jadi pendapat saya, cara untuk membahagikan masa mereka ialah dengan memperbetulkan mindset, iaitu bersifat berfikiran optimis dan juga positif, kerana dan juga menyediakan jadual harian serta
menyelesaikan satu persatu mengikut target. Jadi setiap urusan itu akan lebih mudah, lebih lancar dan juga kita juga hati pun penuh dengan lapang lah. Penuh dengan lapang. Okey, dalam tahun 2023 ni, apa lagi di antara stigma mengenai wanita yang mengekang sebenarnya pemerkasaan wanita khususnya dalam bidang pentadbiran, Ika? Oh, okey. Pada pendapat saya, wanita ini saya lihat kurang, dia juga menghadapi cabaran besar di Malaysia juga. Jadi mereka kurang diwakili dalam kuasa dan juga peranan dalam membuat keputusan. Dan juga contoh lain juga ialah kanak-kanak perempuan dan juga wanita, mereka dilihat kurang berharga daripada lelaki. Jadi daripada dihantar ke sekolah, mereka juga menguruskan rumah tangga di rumah ataupun dikahwinkan pada usia muda. Dan kajian global mengatakan 12 juta gadis remaja bawah umur berkahwin pada usia muda setiap tahun. Okey, saya ingin berkongsi juga kepada para penonton di sini. Ini merupakan yang telah pun dinyatakan dalam belanjawan 2023 di mana Perkeso akan meminda aktanya untuk membolehkan pemberian geran bersamaan 80% daripada nilai gaji yang diinsyurkan kepada pekerja. Dan ini untuk membantu lebih daripada 130,000 wanita untuk kembali bekerja selepas bersalin. Jadi bagaimana sebenarnya Ika melihat kepada bantuan dan juga inisiatif yang diberikan oleh kerajaan ini? Okey, pada pendapat saya ini lebih memudahkan buat ibu-ibu yang selepas bersalin dan juga ibu yang mempunyai kewangan yang kurang. Jadi ini lebih membantu mereka dan memudahkan mereka sekeluarga. Nah, itulah sebab apa kebanyakan wanita yang berkejaya ni terpaksa menghentikan hasrat mereka untuk bekerja setelah menimang cahaya mata. Betul. Ini mungkin itu juga akan memberikan tekanan mental kepada mereka. Mungkin Ika boleh menyentuh sikit mengenai isu kesihatan mental di kalangan wanita ini. Okey, untuk isu kesihatan mental ini juga kita perlu kita sebagai wanita perlu kita haruslah bersama dengan wanita lain juga untuk memberi motivasi dan juga memberi inspirasi kepada semua wanita untuk mendapatkan komuniti yang sihat secara keseluruhan. Okey, dalam kita nak mengharungi cabaran 2023 ni, mungkin apa di antara kata-kata semangat untuk wanita di luar sana, khususnya wanita yang telah pun bergelar ibu, untuk seimbangkan kehidupan mereka di antara keluarga dan juga kerjaya? Okey, pada saya, bila kita fikir perkara yang bila kita anggap itu mudah, jadi semua perkara menjadi mudah. Walaupun anda menjadi seorang ibu, menjadi seorang isteri ataupun menjadi seorang pekerja, bila anda membahagikan masa anda, semua benda akan menjadi lebih mudah dan juga membolehkan memberi inspirasi kepada semua orang yang kita dapat melangkah lebih jauh ke hadapan dengan banyak peluang dan kejayaan. Okey, baik, itu dia kata-kata semangat daripada Ika Helmi. Terima kasih banyak-banyak Ika kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Bagaimana sebenarnya kita ingin memperkasakan lagi wanita dalam komuniti dan juga di Malaysia khususnya. Terima kasih banyak. Baik, para penonton sekalian, kita ingin